Okay, siapa dah masuk kita punya Times modul site? Ada siapa yang nak tengok dah? Ada. Ada, okay. Kalau ada bagus. Hari ni saya tak nak bercerita panjang sebenarnya untuk topik lagi. Kita akan tengok dulu tentang kita punya modul site. Kita akan tengok dulu apa yang perlu anda lakukan sepanjang semester ni. Okay, jadi saya akan share saya punya screen. Ini skrin anda dan kita pergi ke modul bahasa kebangsaan A. Okay, ini yang anda nampak kan? Modul bahasa kebangsaan A, kita ada banner, kita ada butiran khusus. Okay. Saya tak bermula dengan perkenalkan diri sebab dalam minggu ni anda sebenarnya ada satu tugasan yang perlu anda buat, iaitu ni. Perkenalkan diri anda, klik tajuk dan masukkan kata laluan langkah suka. Okay, jadi kalau anda dah klik untuk tajuk ni, anda akan nampak satu tugasan iaitu anda kena buat satu video dalam 90 saat dan saya dapat mengenali anda daripada video tersebut. Okay, ada siapa-siapa yang dah buat? Sudah buat. Dah buat, okay, dah buat, bagus. Okay. Jadi saya ada list nama lah kat sini untuk berapa orang. Sekejap je. Saya ada dalam kelas ni, kita ada Chong Kah Meng, kita ada Alif Daniel. Okay, Chong Kah Meng dulu sekolah mana ya? Sorry? Which school are you in? International school? Private school? National school? It was a home school. Homeschool, okay. Yeah. Okay, homeschool, okay. So Alif Daniel? Yes, saya. Sekolah dulu sekolah apa? Sekolah private. Sekolah private. Okay, private. Kemudian kita ada Cheng Ziyi. Cheng Ziyi. Ya. Dari sekolah mana? Sekolah antarabangsa, sekolah persendirian? Antarabangsa. International kan? Ya. Okay. Kita ada Enrique Liao, sorry. Enrique? Which school are you from? Tadi ada. Okay, tak apa. Ethan? Ethan? Can you hear me? I cannot hear. Dalam chat. Dalam chat. Respon lah kot. Suara. Okay, international. Enrique international. Kemudian kita ada Alif Daniel. Ethan. International school, private school. Also international. Okay. Isabella ada tak? Isabel. Tak ada. Okay. Jeremy. Dari antarabangsa. Dari antarabangsa. Okay. Kemudian kita ada Leo. Ada tak Leo? Leo Rishan. Ya. Okay. Dari sekolah mana? Taylor's. ADP. ADP. Dulu masa high school?
Also Taylor's International. International. Okay. Margaret? Do we have Margaret? Okay, we don't have. Okay, Nadia? Saya, sorry. Ada dua Nadia. sorry. Nadia Christina. Dari sekolah mana? Oh, International School. International School, sekolah antarabangsa. Natalie? Ada. Eun Jung Yang? Okay. Niwasini? Ada. Kemudian kita ada Prakash. Sekolah antarabangsa. Sekolah antarabangsa. Okay. Saisino. Sekolah antarabangsa. Sekolah antarabangsa. Okay. Tan Ha Hui. Sekolah antarabangsa juga. Sekolah antarabangsa. Ethan kan? Ethan Tan. Saya Tan Hao Hui. Oh, okay. Wong Jun Hui. Sekolah antarabangsa. Sekolah antarabangsa. Okay. Kita ada sekolah antarabangsa, private school dan juga homeschooling. Okay. Bila kali terakhir anda bercakap bahasa Melayu? Sepenuhnya. Dua tahun lepas, 3 tahun lepas, atau dekat rumah ada campur-campur sikit ke? Atau dengan kawan-kawan ada campur? Atau tak ada cakap bahasa Melayu langsung? Never speak bahasa Melayu. I don't usually speak Malay in my house. Oh, okay. Usually speak it like when needed lah. Okay. Very little. Very little. Okay. Campur sikit je. Campur sikit. Okay. So yang macam Nadia Christina, kita ada Alif Daniel dekat sekolah? Dekat sekolah, dekat rumah cakap apa? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okay. Good to know. Kemudian kita ada seorang lagi, kita ada Niswan Niwasini. Niwasini tadi baru masuk. Dulu sekolah mana? Antarabangsa ke? Persendirian ke? Sekolah kebangsaan ke? Which school are you from? International school, private school or national school? International school. Okay. Jadi dalam kelas ini kita akan banyak cakap dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi cubalah untuk cakap dalam bahasa Melayu. Sikit pun tak apa, tak ada masalah. Ini cuba kan. Jadi saya tahu ramai kebanyakan masuk modul ni dan takut untuk modul ni lah. Takut, panik sebab katanya modul ni macam susah. Betul atau tak? Okay. Modul ni sebenarnya antara susah dan tak tu saya rasa tak susah sangat. Kenapa saya punya ni tutup? Okay. Tak berapa susah sebenarnya sebab kita dah bahagikan mengikut topik-topik. Dan topik-topik ni dan juga tugasan yang akan anda lakukan sebenarnya dapat membantu anda pas atau kalau awak rajin lebih sikit, awak boleh dapat A dalam modul ni. Okay, kalau awak terlepas buat satu ataupun dua tugasan, memang saya bagi tahu betul, awak memang tak akan pass this modul. Okay? So in this class, I hope you don't feel so stressed. Kita cuba buat yang kelas ni agak menarik dan saya suka kalau anda bagi respon mengikut audio. Sebab most of the time saya akan buka PowerPoint. Bila saya buka PowerPoint, saya tak dapat tengok muka anda kan.
Jadi bila kita mula kelas tu, kalau boleh buka video kejap supaya kita boleh dapat berinteraksi, tanya khabar, apa semua. Dan selepas tu bila kita dah mula untuk presentation, untuk saya buat lecture, anda boleh tutup. Tak ada masalah. Dan saya lebih selesa kalau anda respon melalui audio compare to chat. Cuba bayangkan kalau dalam kelas. Kalau dalam kelas, kalau anda berada di hadapan kawan anda, lebih suka berinteraksi melalui chat daripada tanya anda secara langsung. Padahal anda ada kat depan je. Okay? Jadi saya harap anda boleh respon melalui audio. Saya tengah mengajar pun tiba-tiba je awak tak faham apa benda saya sebut, just let me know. Okay, Miss. Okay? Okay. Okay, jadi hari ini kita akan tengok dulu tentang modul Bahasa Kebangsaan A dan kod modul ini ialah MPU 3213. Okay, 3213. Saya ada satu lagi kod modul kalau anda dah tengok video pengenalan modul Bahasa Kebangsaan A, saya baru upload semalam. Ada satu lagi modul MPU 3232. Okay, untuk MPU 3232 ni, tugasan dia adalah sedikit berbeza lah. Sebab untuk MPU 3213 saya ada buat perubahan sedikit. Nanti saya beritahu. Okay, untuk bahasa kebangsaan, sebenarnya kita akan belajar tentang sejarah, kita akan belajar tentang tata bahasa Melayu. Ramai takut tentang grammar normally. Okay, tapi bagi saya grammar in Malay is much more easier than compared to English. Okay. Soalan yang selalu ditanya oleh pelajar ialah level bahasa Melayu, tahap mana? Level bahasa kebangsaan A ni tahap mana? Okay, saya boleh bagi tahu bahawa ianya ada di antara SPM dan juga STPM. Okay, kenapa SPM dan juga STPM? Dari segi STPM, CJ Tinggi Pelajaran Malaysia, they have modul for bahasa kebangsaan, for bahasa Melayu, but they actually learn a little bit more deeper than SPM. Kalau mungkin dalam SPM anda belajar tentang tata bahasa secara macam dululah, macam dekat sekolah dulu. Perkataan di tak boleh guna untuk menunjukkan masa contohnya. Hanya boleh guna untuk menunjukkan tempat dan juga arah. Benda-benda macam tu lah. Tapi kita akan tengok juga tentang bunyi dan sebutan. Bagaimana bunyi dan sebutan terhasil berdasarkan teori dalam bahasa Melayu. Okay, ada mendalam sikit lah, sedikit sebanyak. Okay, di bahagian butiran khusus, anda akan dapat lihat maklumat tentang maklumat pensyarah. Maklumat saya, dalam ni pun saya ada masukkan email dan juga nombor telefon saya. Kemudian tautan kumpulan, okay, kumpulan WhatsApp, sila join, sila sertai kumpulan WhatsApp ni sebab apa-apa maklumat saya boleh bagi ke WhatsApp, senang. Contohnya untuk ingatan tentang tugasan kumpulan, tugasan individu, tentang midterm, apa sahaja. Contohnya macam minggu depan kita cuti. Saya mudah untuk ingatkan awak, okey minggu depan cuti, jangan datang kelas. Okey, jangan datang kelas secara atas talian sebab minggu depan kita sambut apa dia? Kita sambut apa minggu depan? Merdeka. Jadi ada satu hari lebih cuti. Jadi hari Isnin tak payah datang kelas. Jadi saya boleh ingatkan anda sebab kadang-kadang ada yang duduk rumah ni, kadang-kadang kita tak ingat pun hari apa dan kita tak ingat pun kita cuti ataupun tak. Okey? Kemudian tautan pertemuan Zoom secara atas talian seperti anda dapat hari ini, anda dah masuk, okey. Kemudian kita ada ringkasan khusus 3213 di sini dan juga buku maklumat khusus 202008. Okey. Saya tak dapat lagi yang sign, tapi saya akan tunjuk yang belum sign, tak approve lagi, saya akan masukkan kemudian. Okey. Okey, ni untuk modul Bahasa Kebangsaan A 3213.
Kita akan bermula 24 Ogos sampai 27 November. Okey. Jadi ini modul ini adalah mata pelajaran umum, sebab tu kita panggil MPU, dan kebanyakan student yang tak mengambil SPM kena ambil modul ni lah dan kena pass. Okay. Ini maklumat saya, email saya dan nombor telefon dekat office, tapi saya jarang dekat office sekarang, masuk hanya ikut kalau ada meeting saja. Jadi apa-apa saya lebih prefer anda email dan juga WhatsApp. Okey, kemudian sinopsis modul ini dapat anda lihat dalam skrin sekarang. Hasil pembelajaran kita ada modul learning outcome. Yang pertama sekali bertutur dengan berkesan dalam situasi rasmi. Tapi masa dalam kelas saya tak rasalah kita kena bercakap dalam situasi rasmi. Kalau situasi rasmi maksudnya kita guna bahasa baku dan juga bahasa rasmi. Okey. Campur-campur pun tak ada masalah, at least awak cuba untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Okey, menghasilkan penulisan yang jelas dan juga sistematik. Kita akan lihat dari segi tugasan yang akan anda lakukan, iaitu tugasan analisis cerpen dan juga tugasan majalah. Okey, membina hubungan baik dalam kerja berpasukan ataupun organisasi. Kita dapat lihat dari tugasan dua ni lah, analisis cerpen dan juga tugasan majalah. Macam mana nak buat majalah tu supaya akhirnya ada outcome dia. Okay. Ini TGC. Saya akan masukkan kemudian bila baca. Saya rasa part yang paling awak nak baca sangat dan hendak tahu ialah bahagian ni. Okay. Kita ada tugasan serta pembentangan berkumpulan 14 minggu jangka masa. Tapi biasanya saya letak minggu ke 10. Cuma kita boleh ada sikitlah tolak ansur. Kalau rasa tak sempat minggu ke 10, if you want to extend, just let me know. Okay? Saya tak nak anda terbeban kata minggu ke 10 banyak sangat kerja lain nak kena hantar sampai terlupa. At least kalau tak siap, just let me know. Cikgu, boleh tak kita extend another 2 weeks ke? Tak ada masalah, kita boleh buat benda tu semua. Okay, peperiksaan pertengahan semester kita ada 45 minit pada minggu yang ke-8. Anda kena jawab 40 soalan. Okay, melalui Times. Dan juga kita ada peperiksaan akhir 2 jam, minggu peperiksaan. Saya tak pasti sama ada semester ni kita akan buat macam semester lepas, iaitu kita buat dalam atas talian ataupun kita akan pergi face to face. Belum tahu lagi. Okay. Sebenarnya 40 soalan ni kalau ikut yang original dia bagi 20 minit je. Tapi saya tukar bagi 45 minit. Saya harap masa tu cukup untuk anda. Berbanding 20 minit, masa tu lagi singkat. Okay. Ini adalah permakahan mengikut Taylor's University, bukan ADP. Okay. Tapi bila saya convert dalam sistem, akan terus convert mengikut ADP punya markah. Grade ADP, it's not grade TU. Because we have ADP student and also TU student, saya akan bagi berdasarkan mark TU. Okay, kalau anda lihat di sini 50% ataupun 50 markah dah pass. Okay, tapi ADP markah pass 70. Betul tak? Okay. Betul. Jadi markah PAS 70 ADP sebenarnya bersamaan dengan 50% untuk TU Marks. Jadi bila saya letak anda dah PAS 51 contohnya, sebenarnya dalam TU Marks anda akan dapat 70 ataupun 71 contohnya. Saya akan kongsi grade apa orang kata tu? Apa nama dia? Dia ada converter lah untuk pemakahan TU dan juga pemakahan ADP. Nanti saya tunjuk. Okay, ini tajuk-tajuk yang akan kita pelajari. Kita ada perkembangan bahasa Melayu. Kita akan belajar tentang asal-usul bahasa Melayu. Kita akan
akan belajar tentang asas pemilihan bahasa Melayu, kenapa kita kena ada akta, kenapa bahasa Melayu tu diaktakan dalam akta pendidikan juga. Kemudian kita akan belajar tentang kedudukan bahasa Melayu. Kemudian kita akan belajar tentang sebutan dan juga intonasi. Macam mana kita nak hasilkan ayat yang orang faham. Kalau ayat kita cakap tu adalah ayat tanya, jadi kita kena hasilkan intonasi ayat tanya. Ada setengah dalam situasi, bila kita bercakap, kita sebenarnya nak hasilkan ayat tanya. Tetapi dia jadi bukan ayat tanya, dia jadi ayat penyata, statement sentence, bukannya jadi question sentence. Jadi intonasi dia berbeza kan. Kadang-kadang orang pun tanya kita balik, awak tanya saya ke awak nak cakap? Jadi intonasi bagi satu-satu ayat tu harus tepat lah. Kemudian kita ada ejaan dan juga tata bahasa. Okay. Kita ada ejaan dan juga tata bahasa. Kita akan tengok tentang penggolongan kata. Dalam bahasa Melayu, penggolongan kata ada 4. Kita ada kata tunggal, kita ada kata terbitan, kata majmuk dan juga kata ganda. Kemudian minggu yang depan tu kita akan tengok tentang pengibuhan, pemajmukan dan juga penggandaan. Dan minggu seterusnya kita akan tengok struktur ayat, pola ayat dasar dalam bahasa Melayu. Kita akan tengok pola ayat dasar frasa nama, tambah frasa nama, tambah frasa nama, tambah frasa kerja. Sebab dalam bahasa Melayu kita ada 4 jenis asas pola ayat, 4 jenis. Dari 4 jenis ni baru kita dapat buat ayat yang lebih banyak. Macam tu juga dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris pun kita ada basic sentence, lepas tu baru kita boleh expand di sentence sampai jadi panjang, sampai terjadi ayat majmuk. Okay. Kemudian kita akan tengok tentang jenis ayat dan juga bentuk ayat. Kemudian kita akan tengok tentang komunikasi lisan, bagaimana bentuk pengucapan seperti ucapan, syarahan, temu ramah, apa perbezaan dia. Kemudian kita akan tengok juga pemahaman, iaitu teks prosa dan juga teks puisi. Mungkin ada daripada anda yang suka literature. Jadi di bahagian ni kita akan tengok tentang cerita rakyat, kita akan tengok tentang mitos, cerita jenaka, cerita sajak, puisi, semua kat sini lah. Dan kemudian kita akan tengok tentang ciri-ciri penulisan fakta, gaya dan juga laras bahasa. Kita akan tengok struktur dan juga bentuk wacana dan bagaimana kita hasilkan benda ni dalam penulisan. Dan minggu yang terakhir, biasanya saya akan masukkan minggu ke-13 dan 14 sekali supaya minggu ke-14 anda tak perlu buat apa-apa. Tetapi semua benda ni tertakluk kepada masa kita lah. Sebagai contoh, semasa minggu untuk anda submit, anda perlukan lebih masa. Dan masa kelas hari Isnin tu anda nak buat group discussion pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh adjust our own time. Okay? So far, faham tak? Faham. Okay, jadi itu MIB. Kalau awak tengok di bawah ni, kita ada pengenalan modul bahasa kebangsaan A. Jadi boleh tengok video ni kemudian. Kemudian buat soal selidik tahap penguasaan bahasa Melayu. Saya nak tengok dari skala 1 sampai 5 berapa awak punya percakapan dalam satu hari. Awak guna tak bahasa Melayu dalam dalam perbualan, ataupun awak guna bahasa Melayu masa nak order dekat mamak je ke. Okey. Kemudian baca dan muat turun kit tugasan pelajar. Okey. Dalam kit tugasan pelajar kita ada ni. Kalau lihat di sini kita ada koleksi cerpen. Okey, kita ada koleksi cerpen. Kemudian kita ada assignment guideline dan juga cover page. Okey.
Untuk koleksi cerpen kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 6 koleksi cerpen. Lebih kurang muka surat dia ada lebih kurang 6 sampai ke 8 lah. Okey. Kumpulan awak kena pilih satu saja cerpen supaya anda boleh buat untuk tugasan yang pertama. Okey, sekejap. Saya nak tunjuk. Okey. Okey. Ini tugasan anda. Kalau macam tadi untuk tugasan cerpen tu, sebenarnya dia masuk dalam assignment dan juga group presentation. Tadi kalau awak tengok kita ada 50 markah kan. Jadi 50 markah tu sebenarnya kita dah bahagikan mengikut tugasan ini. Kita ada weekly task on times, kita ada analisis sentence usage in short story 20% dan kita ada magazine 20%. Okay. Beza awak dengan MPU 3232, mungkin ada kawan awak yang ambil MPU 3232. Untuk analisis short story ni dia 30%, tapi untuk awak saya pecahkan menjadi 10 dan juga 20%, jadi dia tak berat sangatlah untuk analisis cerpen ni. Jadi weekly task on times, setiap minggu saya akan masukkan aktiviti dan aktiviti tu hendaklah dilakukan sebab nanti akan dapat 10% markah. Saya akan add lah into your final marks. Kemudian kita ada group project 2 iaitu analisis cerpen, analisis short story dan juga magazine 20%. Ini saya letak minggu ke-9 dan juga minggu yang ke-11. Tapi kalau awak rasa berat, mungkin awak ada lab nak hantar ke, mostly dalam kumpulan awak dari ADP. Jadi tak sempat nak buat minggu yang ke-9, nak buat extension, just let me know. Okay, jangan tak hantar langsung. Okay, kemudian kita ada midterm assessment, online test minggu yang ke-8, 20%. Saya akan buka lebih kurang 3 hari lah macam tu. Tak tentu lagi daripada 12 hingga 16, tapi minggu yang ke-8 tu. Ada sekali attempt sahaja. Okay. Kemudian kita ada final exam, 30% masa exam week. Exam week ni kita tunggu tarikh daripada exam center untuk dia keluarkan. Jadi saya tak dapat bagi tahu lagi bila lah. Okay, ini briefing on assignment. Untuk weekly task on times individual kena buat times 2 times lah. Student must submit minimum 10 tasks Awak minimum 10 task saya bagi 10%. Jadi untuk satu task 1%. Dia ada variety of task, ada quiz, mungkin ada video, mungkin anda kena buat bina ayat sikit. Okay. Dan biasanya task ni akan bermula pada hari Isnin dan kena submit sebelum hari Ahad 11.59 malam. Tetapi sekali lagi bagi tahu kalau ada apa-apa masalah. Contohnya masa awak tengah buat tu tiba-tiba internet crash ke, tak dapat nak buat. Jadi bagi tahu saya. Okay, kemudian analisis sentence usage in short story 20%. Buat group 3 hingga 4 orang sahaja. Okay, 3 hingga 4 orang sahaja. Berdasarkan cerpen yang saya bagi tadi, awak kena baca dan awak kena come up with outcome lah, maksudnya pilih salah satu aspek tata bahasa seperti di bawah. Kalau awak lihat di sini kita ada dia katakan choose one from 3 aspect of grammar. Kita ada pola ayat dasar bahasa Melayu, kita ada jenis-jenis ayat, kita ada bentuk ayat. Okay, pilihlah mana-mana. Kalau awak rasa macam pola ayat dasar tu senang. Jadi dalam satu ayat tu awak kena cari ada tak jenis pola ayat frasa nama tambah frasa nama tambah frasa kerja, yang macam tu lah. Saya ada masukkan buku teks
dari Open University, awak boleh baca supaya anda boleh faham sedikit, tetapi time to time saya akan explain jugalah. Ataupun kalau awak dah ada group and you need more guidance on aspect of grammar, saya boleh bagi tahu. Kita boleh buat session, consultation lah, consultation hours untuk awak dan kumpulan awak. Okay, basically untuk pola ayat dasar ni dalam bahasa Melayu kita ada 4 jenis. Okay, kita ada 4 jenis iaitu, sekejap. Okay, kita ada 4 jenis iaitu kita ada pola ayat dasar bahasa Melayu, frasa nama tambah frasa nama. Saya letak bahagian chat ya. Pola ayat dasar bahasa Melayu. Kita ada 1 frasa nama tambah frasa nama. Yang kedua, kita ada frasa nama tambah frasa kerja. Yang ketiga, kita ada frasa nama tambah frasa adjektif. Dan yang keempat, kita ada frasa nama tambah frasa sili nama. Okay, kalau tengok di bahagian chat, saya ada letak pola ayat dasar bahasa Melayu. Ada 4 jenis. Okay, sebenarnya jenis daripada frasa yang keluar ni, nama, kata kerja dan juga frasa sendi ni yang kita belajar dalam penggolongan kata. Kita ada kata nama, kita ada kata kerja, kita ada kata adjektif dan juga kita ada kata tugas. Di bawah kata tugas ni kita ada kata sendi nama. Dan kita angkat menjadi frasa sebab tu dalam bahasa Melayu kita ada pola ayat dasar yang kita boleh buat ayat simple je. Contohnya untuk frasa nama atau frasa nama kita boleh buat ayat nama saya Raju contohnya. Kemudian untuk frasa nama tambah frasa kerja, ayat paling simple kita boleh buat saya seorang pelajar. Kemudian untuk frasa nama tambah frasa adjektif, saya boleh letak itu saya cantik. Dan yang keempat, kita ada frasa nama tambah frasa seni nama iaitu saya dari Kedah. Okey, jadi ini pola ayat dasar. Dalam satu-satu ayat, kita boleh cari pola ayat dasar tu dan untuk analisis cerpen, anda kena kiralah berapa ayat dasar yang ada. Adakah untuk jenis yang pertama ada 10. Jenis yang kedua ada 5. Jenis yang ketiga ada 6. Lepas tu mungkin ada 120. Jadi kena analisis lah, kena tengok satu-satu. Okey, jenis ayat, kita ada jenis ayat tunggal, kita ada jenis ayat majmuk. Sorry, itu bentuk ayat. Jenis ayat, kita ada jenis ayat permintaan, ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, dan juga ayat permintaan. Okay, itu jenis-jenis ayat. Dan bentuk ayat kita ada bentuk ayat tunggal dan juga bentuk ayat majmuk. Okay, 3 jenis ni boleh tengok dulu, fikir-fikir dulu. Bukan sekarang kita nak decide, tapi anda boleh decide kumpulan anda dulu. Okay, kemudian bila dah tengok tentang aspek tata bahasa tersebut, pastikan dalam cerpen anda
dalam tugasan cerpen anda masukkan juga tentang sinopsis tentang cerpen, kena baca, jadi kena tahu apa permulaan dia, klimaks dia dan juga kesimpulan. Okay. Kemudian kena senaraikan 5 pengajaran yang ada dalam cerpen tersebut. Berserta contoh lah. Kemudian satu aspek grammar yang pilih tadi, sama ada pola ayat, sama ada kita ada bentuk ayat dan juga kita ada jenis ayat. Kemudian kena ada reflection individual, apa yang anda belajar daripada analisis kata tersebut. Kemudian ada conclusion dan juga reference. Okay. Untuk tarikh hantar adalah sebelum 25 hari bulan. Pakai cover page yang saya letak tadi dan juga kena hantar melalui soft copy lah, melalui Times. Tak perlu print, tak perlu apa. Okay. Jadi, mana situ ni? Okay. Jadi di bahagian ni, kita ada koleksi cerpen, kita ada assignment guideline dan juga kita ada cover page. Jadi ini semua yang perlu adalah cover page, pakai yang ini, yang saya dah masukkan dekat sini. Okay. 3 hingga 4 orang untuk analisis cerpen. Kemudian anda boleh isi nama anda di sini. Okay. Isi nama anda di sini, sama ada 3 ataupun 4 orang satu kumpulan. Okay, kemudian di bahagian sini pun awak akan lihat bahawa kita ada senarai nama kumpulan untuk majalah. Jadi satu majalah kita ada lebih kurang 10 orang lah. Tak perlu print juga, kita hanya buat semua soft copy. Dan ini berkaitan dengan majalah anda. Okay. Untuk majalah 20% kena buat dalam kumpulan. Ini jawatan-jawatan yang ada. Iaitu kita ada ketua editor, kita ada penolong editor, kita ada pereka halaman dan juga pereka muka surat tu. Kita ada proofread, kita ada fotografer dan juga kita ada reporter. Dan tajuk magazine anda, tajuk majalah anda hendaklah berkaitan dengan pengalaman pembelajaran dalam talian. Anda boleh ambil pengalaman daripada semester lepas ataupun dalam semester ni, tak ada masalah. Anda sendiri yang perlu buat apa yang anda hendak masukkan dalam majalah ini. Okay, setiap orang patut ada sekurang-kurangnya satu peranan lah. Kalau tak cukup, baru kita mungkin 2 orang ada satu peranan. Tapi disebabkan kita ada 18 orang, kita bahagi 2, saya rasa setiap orang akan ada satu peranan. Okay. Dalam banyak-banyak post ni, yang paling penting ialah kita ada ketua editor. Kerana ketua editor lah orang yang perlu menggerakkan majalah ini. Anda kena cari orang yang garang, anda kena cari orang yang pandai guide anda untuk buat tugasan ini. Okay, untuk reporter, biasanya reporter dan juga writer, apa yang perlu anda buat ialah anda cari cerita. Anda cari cerita, tapi cerita yang anda hendak cari adalah berkaitan dengan pengalaman pembelajaran dalam talian. Anda boleh interview kawan-kawan, temu ramah kawan-kawan, temu ramah lecturer ke pensyarah anda, temu ramah ibu bapa. Mungkin tanya mereka macam mana pengalaman mereka melihat anak dan juga pelajar mereka ataupun kawan-kawan belajar dalam talian ni. Atau anda sendiri ada kawan-kawan yang experience learning online,
pun boleh tanya juga. Okay, pastikan ada gambar, ada write up, ada details orang tersebut lah. Kemudian fotografer, apa yang perlu anda buat? Fotografer cari gambar yang sesuai. Mungkin susah untuk cari gambar kat luar sekarang sebab ada parents yang mungkin tak bagi anda keluar sesuka hati. Okay, ada yang parents mungkin benarkan dan juga ada yang tak benarkan lah. Jadi untuk fotografer ni kena cari gambar yang sesuai berdasarkan apa yang designer nak. Contohnya kalau dalam satu tajuk tu awak buat tentang sejarah pembelajaran atas talian. Dalam talian. Jadi gambar apa yang awak nak? Jadi fotografer lah kena carikan. Okey, kemudian kita ada proofread. Cikgu, Ya, saya. ada seorang yang mau masuk ke dalam Zoom call. Oh, saya tak perasan. Sorry. Terima kasih. Okey. Jadi itu fotografer. Proofreader. Pastikan proofreader anda mahir dalam bahasa Melayu. Tak mahir banyak pun, at least mahir sikit lah. Okey. Kemudian kita ada designer. Kena keluarkan dengan design-design yang cantik dari muka surat halaman hadapan sampai ke halaman yang terakhir. Kemudian editor dan juga assistant editor secara tak langsung kena kerja dengan ketua editor. Mungkin bahagilah kerja-kerja yang sepatutnya sebab saya tahu kalau nak bagi editor seorang saja buat kerja, nak ligan anda-anda ni bagi cerita lah, bagi gambar lah, it's gonna be hard for chief editor. Jadi editor dan juga assistant editor boleh bantu ketua editor dalam satu ataupun dua perkara lah yang telah ditetap dan dibincangkan bersama anda. Okey, kemudian tak perlu print. Cuma kena pastikan dalam bentuk PDF dan PDF tu dalam keadaan yang baik lah. Boleh view, tak ada masalah. Dia tak makan kiri kanan tu, the margin all correct. Okay. Kemudian chief editor dia kena letak juga kata editor. Mungkin pendapat dia ke, mungkin dia nak bagi sebarang pandangan, boleh, tak ada masalah letak dalam tu. Saya akan share macam mana semester lepas student ada buat. Okay, kemudian kita ada berkaitan dengan submission. Magazine tersebut hendaklah dihantar sebelum 8 hari bulan 11. Kita habis semester lebih kurang 27. Jadi apa-apa kalau nak minta extension tak ada masalah, just let me know. Tapi kita pegang dulu 8 hari bulan dan hendaklah hantar sebelum minggu 14 lah. Okay, kemudian kita ada midterm assessment 20% dalam times. Kita bagi 40 soalan MCQ dan juga 45 minit. Setiap orang akan dapat set yang berbeza. Okay. Ada satu attempt sajalah untuk setiap orang. Kemudian final assessment kita ada dekat sini, kita ada closed book exam. Tapi bila kita buat dalam online, kita pun tak tahu kan sama ada anda buat betul-betul closed book ke, awak buat open book ke. So far untuk final assessment kita akan buat closed book. Kalau kita buat secara face to face, akan ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A ialah MCQ. Kita ada 30 soalan, 30 markah, dan juga kita ada part B, bahagian B, 3 soalan subjektif, 1 kita ada comprehension, kita ada fill in the blank dan juga kita ada construct sentences. Kena bina ayat, semuanya dalam bahasa Melayu. Okay, so far for your assessment, any question? Jika untuk magazine perlu buat berapa artikel atau satu saja? Okay, artikel itu chief editor kena fikir apa yang hendak diletakkan dalam majalah tersebut. Okay,
ada yang mungkin chief editor tu nak banyak cerita sikit, jadi dia letak banyak. Mungkin anda boleh masukkan tentang sejarah pembelajaran dalam talian, platform yang digunakan, kemudian apa? Mungkin pro and cons, kebaikan dan juga keburukan pembelajaran atas talian, kemudian pengalaman pembelajaran atas talian, siapa yang dah pernah belajar, awak buat interview. Kemudian awak mungkin boleh buat tentang tajuk-tajuk yang sesuai lah, subtajuk dalam tu. Saya tak bagi tahu kena stick dalam beberapa topik, dan saya tak bagi tahu ada maksimum. It's up to you berapa banyak yang nak kena buat supaya awak rasa tugasan anda adalah sama ataupun layak dinilai dengan 20%. Okey. Okay? Boleh. Terima kasih. Sekejap saya cuba cari contoh. Sekejap ya. Cikgu, Jun Yang sedang waiting. Tunggu. Okay. Yeah, because his Zoom got disconnected. Oh, okay. Yeah. Okay. Okay, kejap ya. Saya tengah ni. Okay, nampak tak? Nampak. Ya. Okay. Ini ada satu kumpulan yang buat. Okay, kumpulan ni buat tentang tajuk majalah dia iaitu Utusan Pengalaman Pembelajaran dalam Talian. Jadi inilah contoh dia. Okay. Dan kalau ada editor, dia akan buat nota dari editor. Nota dari editor ataupun surat dari editor, mana-mana yang sesuai. Macam ni dia letak 3 orang sekali. Chief, kita ada editor dan juga assistant editor. Okay, semua hendaklah ditulis dalam bahasa Melayu. Kemudian isi kandungan. Ini apa yang kandungan yang ditekankan lah. Ada tentang sejarah e-pembelajaran, pembelajaran di Malaysia, platform e-pembelajaran, kebaikan dan keburukan, temu ramah bersama kawan. Dia juga buat tentang temu ramah bersama ibu bapa. Kemudian letak di sini juga fakta-fakta e-pembelajaran, alat-alat e-pembelajaran. Kemudian ada refleksi, kesimpulan, rujukan dan juga senarai ahli kumpulan. Saya rasa anda pandai kot buat majalah ni kan? Pernah ada pengalaman kan buat majalah ni?
Saya rasa untuk hubungan ini awak buat sebelum ni dalam bentuk dalam bentuk hard copy. Okay, jadi ni contoh-contoh dia lah. Boleh buat tak? Boleh cubalah. Boleh cikgu. Macam susah. Macam susah. Yang penting anda kena ada chief editor dan juga assistant editor yang boleh membantu anda. Okay, ni pun dia letak temu ramah bersama kawan, letak siapa yang tulis, kemudian apa yang kawannya belajar. Tak semestinya kawan-kawan di Taylor sahaja, awak boleh cari kawan-kawan mungkin dari luar. Mungkin awak dah ada kawan-kawan yang pergi ke US ke dan macam mana mereka belajar di sana. Okay, temu ramah bersama ibu bapa pun diletakkan juga. Okay, macam ni awak tengok. Sebenarnya kalau ikut ni kan tajuk temu ramah bersama ibu bapa, awak rasa gambar siapa yang patut ada kat sini? Jadi fotografer kena pandai lah. Letaklah gambar parents ke. Tanya parents tu boleh letak gambar dia ke. Letak gambar-gambar yang sesuai. Okay, boleh letak fakta-fakta pembelajaran. Letak macam ni. Alat pembelajaran, apa yang perlu ada. Kemudian refleksi. Setiap orang perlu tulis. Kemudian kesimpulan. Okey? Ada apa-apa nak tanya untuk magazine? Yang ini tugasan untuk cerpen. Okay. Tugasan ni untuk cerpen, seperti saya kata tadi, pakai cover page yang saya bagi. Okay, dia buat tentang Hari Kemerdekaan, tajuk dia Tanah. Okay. Dan awak kena ada penaluan, sinopsis, just follow guideline yang saya bagilah. 5 pengajaran ataupun moral of the story tu yang perlu yang dapat anda dapati dalam cerpen tersebut. Bagi tahu apa pengajaran dia dan contoh. Kalau macam ni dia bagi, kita perlulah menghormati pendapat orang lain. Dia kata kat sini, seperti Harun enggan menjual tanah itu. Okay, adik-beradiknya hendaklah tanya sebabnya. Okay. Jadi dia bagi tahu cerita dia, kenapa dia kata salah satu pengajaran dia, kita perlu menghormati pendapat orang lain. Jadi kena letaklah contoh yang sesuai daripada cerpen tersebut. Okay, satu aspek tata bahasa, okay, ini apa yang telah dibuat. Contohnya dalam ni kita buat, mereka buat tentang jenis-jenis ayat. Jadi jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu kita ada jenis ayat penyata, ayat tanya. Jadi dia kata terdapat 176 ayat yang menggunakan jenis ayat penyata. Okay, anda boleh bagi tahu maksud dan boleh nyatakan di sini contoh-contoh ayat penyata yang ada dalam cerpen tersebut. Okay. Kemudian dia kata 25 ayat menggunakan jenis ayat tanya. Seperti ini. 2 ayat menggunakan ayat seruan. Ini contoh dia. 9 ayat menggunakan jenis ayat perintah. Okay, dia bagi tahu berapa bilangan, maksud ayat perintah tu apa dan contoh-contohnya. Okay, dah habis, letak kesimpulan, apa yang perlu dibincangkan. Kemudian refleksi. Setiap orang perlu buat satu refleksi apa yang telah anda belajar. Mungkin anda belajar tentang dalam bahasa Melayu rupanya ada pola ayat dasar.
Sebelum ni saya tak tahu pun contohnya. Kemudian anda buat aktiviti ni, anda buat tugasan ni baru anda tahu. Setiap orang perlu letak refleksi dia, jurnal refleksi, dan yang terakhir baru letak rujukan. Okay, any question for this? I'm the third person on queue outside lah, not the queue inside. Any question for Cerpen? Tak ada. Tak ada. So, boleh faham lah. Boleh faham. Tak tahu boleh buat tak? Boleh buat. Boleh buat. Jangan takut. Kita buat sama-sama. Okay. Kemudian di bahagian ini, tadi saya harap nanti boleh letak nama kumpulan kalau dah buat. Kemudian perkenalkan diri anda ni perlu buat. Kalau awak tak buat yang ini, maksudnya M1, minggu 1 sejarah bahasa Melayu ni tak dibuka. Okay? Kena buat yang ini dulu, baru buka yang ini. Lepas tu bila buka yang ini, anda akan dapat nota. Setiap minggu dia punya... saya tak share. Okay. Senyap je, tak cakap apa pun. Okay. Untuk minggu yang pertama, sejarah bahasa Melayu ni kita akan buat minggu hadapan. Sebab saya rasa minggu ni kalau kita buka untuk topik pun orang kata apa, awak pun jadi takut terus kan. Jadi minggu ni kita tengok dulu tentang pengenalan modul. Jadi minggu ni boleh baca tentang sejarah bahasa Melayu. Minggu hadapan kita akan bincangkan dalam kelas. Untuk toggle yang pertama ni, kalau awak belum buat, sini close dulu. Okay, awak dapat tengok kat sini. Kalau awak belum buat, perkenalkan diri anda, klik tajuk dan masukkan kata laluan langkah sukan ni. Kalau tak buat lagi, yang ini tak akan buka. Kalau awak dah buat, yang ini awak akan nampak. Dalam ini awak akan ada nota mingguan, iaitu nota dalam bentuk PDF. Saya dah masukkan, klik sahaja di sini. Kemudian anda boleh baca terus dekat sini. Dalam Google Slide ni, boleh baca terus. Kemudian kita ada bahan pembelajaran. Saya letak juga laman sesawang asal-usul bahasa Melayu, boleh baca. Kemudian tonton ini video syarahan saya. Boleh dengar kalau nak dapat maklumat awal sebelum datang minggu depan. Kemudian boleh buatlah soalan kalau perlu. Kalau awak nak tanya dan dapatkan kesahihan, boleh teruskan. Kemudian tonton video ni asal-usul bahasa Melayu. Ni soal jawab bersama seorang profesor macam mana dia kata asal-usul bahasa Melayu. Jadi kalau ikut teori bahasa Melayu ni, ada yang kata bahasa Melayu ni sebenarnya asal dia besar. Bukan sahaja di Nusantara, tapi ada juga yang mengatakan dari dia tersebar di India, di China pun ada juga. Jadi kita akan tengoklah asal-usul bahasa Melayu dan juga perkembangan dia. Dan di sini kalau anda nampak, baca buku teks OUM Bahasa Kebangsaan A, kompres. Kenapa kompres kat sini? Sebab saya dah kecilkan dia punya saiz PDF tu. Okay. Di sini kita ada buku ni lah. Sebenarnya buku ni buku mata pelajaran yang dulu. Sebab tu anda nampak lihat MPW 1123 dan 2123 saya bagi bahasa kebangsaan A. Bahasa kebangsaan B. Tapi yang ini macam dia ringan sikit lah bacaan dia. Berbanding kalau anda nak cari satu buku terbitan Oxford Fajar, tak silap saya, dia ada tajuk bahasa kebangsaan A. Konten lebih kurang sama sebab dalam bahasa sebenarnya kita tak ada perubahan yang sangat besar pun.
Jadi mungkin dari segi susunan ayat dan juga konten tu je yang berbeza. Jadi boleh pakai yang ini. Dia bincang jugalah tentang asal-usul bahasa Melayu, dia akan tengok tentang kata sifat, dia tengok tentang konsep-konsep tata bahasa. Okey. Kemudian dia ada juga tentang pemahaman, sistem ejaan, sistem baku. Boleh dapatkan kiranya macam maklumat awal lah untuk anda baca. Sebab ada yang minta buku. Jadi memang ada satu buku yang anda boleh beli di Popular, iaitu buku Bahasa Kebangsaan A. Tak silap saya yang tulis Adnan Yusof, terbitan Oxford Fajar. Tapi saya tak kata awak perlu beli. Okay, saya tak kata awak perlu beli. Time to time saya akan bagi nota jugalah. Kalau untuk tata bahasa mungkin saya akan bagi nota daripada buku Tata Bahasa Dewan. Jadi ini pun boleh guna, tak ada masalah. Kita akan, saya pun guna juga bahan daripada ni sebab dia lagi senang untuk awak faham. Okay, ada soalan tentang buku? Tak ada. Tak ada, okey. So boleh dapat dekat sini. Kemudian anda lihat latihan pengukuhan. Jadinya ni antara latihan yang perlu anda buat lah. Jadi latihan pengukuhan ni anda buat video tadi tu, video pengenalan diri baru dia buka. Selagi awak tak buat, selagi tu dia tak buka. Kemudian untuk next week, dia akan buka 31 Ogos. Dia punya, interface dia sama. Kita ada nota mingguan, kita ada bahan pelajaran, kita ada latihan pengukuhan. Okay? Saya akan masukkan video video pendek dan juga video recording dari kelas dari semasa ke semasa lah. Okay? Saya rasa dia punya ni senang kot. Dia punya layout untuk anda. Anda tahu apa yang MLO pada minggu tersebut. Apa yang perlu anda buat, saya dah letak arahan di sini dan anda ada bahan pelajaran, anda ada latihan pengukuhan dan juga nota. Okey, ada soalan untuk ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Ini kalau kita ada perasaan akhir final assessment, kalau kita buat secara di atas talian, anda akan ada dua bahagian macam ni tau. Bahagian A, bahagian B. Jadi kena jawab dua-dua. Saya akan buat restriction lah untuk ni juga. Di bahagian archive, anda boleh dapatkan secara terus berbanding kalau tadi saya letak link. Ini anda boleh terus pergi dekat SMA Guideline, baca dekat sini. Kalau nak cari Zoom meeting terus kat bawah ni pun boleh. Semua dokumen lah saya akan letak di bahagian ini. Okay, bahagian archive ni. Dan ini adalah kita punya files. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Boleh follow? Boleh. Boleh. Okay. Nanti boleh tengok sama guideline tu supaya anda boleh faham, lagi mudah faham kalau anda baca. Kemudian pastikan anda ada 3 hingga 4 orang untuk satu kumpulan. Letak nama anda di sini ya. Isi senarai nama kumpulan ni. Letak nama anda di sini 3 hingga 4 orang untuk mengisi cerpen. Cari kumpulan ataupun ahli kumpulan yang betul-betul membantu. Kemudian untuk majalah pun kena letak juga 10 orang satu kumpulan. Ataupun kita bagilah sama rata, kita ada 18 orang. Jadi saya rasa 18 boleh bahagilah 9 kan? 9 orang satu kumpulan. Okay, apa lagi perlu dibincangkan? Okay, attendance. Saya tak pastikan boleh pakai ke tak. Kita cuba. Okay. Nampak tak attendance? Ingat tak macam mana nak buat attendance ni? Ingat.
Pergi So ke lama lah tapi Thales. Pergi ke Thales website anda, Thales portal, tekan attendance. Lepas tu masukkan passcode ini supaya anda attendance anda dapat. Miss, Yes. boleh beritahu kamu selepas minggu 10 kan saya ni pharmacy student kan. Lepas minggu 10. I tak boleh datang ke kelas Ha, kerana okay. I perlu buat itu hospital attachment. Oh, okay. I perlu Taman kan? ya. Taman. Ya. Okay, no problem. Ya. Just make sure nanti kalau apa-apa nanti you tengok ni lah record. Boleh. Anything just let me know lah kalau perlukan bantuan selepas minggu 10 Yep. 10, 11, 12. Okay. Okay, thank you, Miss. No problem. Okay, 14 orang hari ni yang datang. Okay, satu saya nak pesan. Dalam kelas ni, don't take it, kena ambil benda ni serius. Okay, sebab kalau anda tak pass, mungkin ada sebahagian daripada anda tak boleh grad. Kemudian tak boleh nak transfer to US juga. Jadi saya harap sangat supaya anda semua assessment yang kita dah tetapkan anda buat. Okay, anda cuba buat. Saya tahu mungkin for some of you bahasa Melayu is not first language, second language, malah ada yang mungkin third and fourth language. And quite difficult for you to mungkin faham. Tapi at least bagi saya bila anda tak buat langsung, that is the wasted lah for you. At least anda buat. Kena buat. Kena cuba. Kalau tak macam tugasan setiap minggu kan, saya memang letak deadline. Okay, saya memang akan letak deadline Monday to Sunday. Tapi kalau macam that particular week you totally forgot, saya tahu biasanya untuk MPU ramai je lupa. Oh, minggu ni ada kerja tapi dah terlupa. Kerja tu patutnya minggu lepas. Okay, let me know, jangan diam sahaja. Saya ada pelajar yang semester lepas didn't do one pass. Okay, for MPU 3213. Untuk MPU 3213, kalau untuk all cohort, selain pada ADP, benda ni dah nak phase out tau. Sebab for new students, they will take MPU 3232. So, bila you all kena retake, sayanglah. Kan? All over again lah, kena cakap bahasa Melayu lagi, kena tulis bahasa Melayu lagi. So, please make sure you try your best to do all assessment. This modul pun tak silap saya tak untuk all code tak masuk dalam CGPA. Dia pass sahaja, tak masuk dalam CGPA, pass sahaja, dan it's not counted in your ni lah pointer. Okay? Tapi kalau awak dah dapat A semua modul, tiba-tiba for language you dapat C, sayang lah juga kan. For target A, untuk dapat A or B is very easy kalau you buat semua assessment. Okay, itu nasihat saya lah. Tapi semuanya atas anda. So Miss, one more question. Okay, what is the question? Our classes will generally be on Mondays only, right? Yes, Like Monday. every Monday lah. Yes, every Monday. Yeah, okay. Just wanted to check because like Thursday I need to do my FYP lab also. Oh, okay. Every Monday 4:30 teacher. until 6:30, or maybe we can until 6. I will not keep you until 2 hours. Okay. Apa lagi? Okay, if you cannot come, just let me know the reason, and then you can view the record later. Okay, thank you, Miss. Okay. Any other question? Okay, ada yang tanya. Tadi attendance dah dapat ke Faizal attendance?
Teacher, I finally went to the app, so I'm putting the thing in. Oh, okay. Not counted in CGPA, yes. So far untuk MPU 3213 is not counted in CGPA. Tapi saya nasihatkan supaya tanya juga live. Oh, takutlah juga. So far memang kita tak kira lah dalam CGPA. Hello, excuse me. Any other question? Yes? Hello, ya. Yes. Kelas di Monday saja. Class only on Monday. Thursday no class. Only, no class. Only on Monday. Okay. Kalau buat 2 kelas, I for sure you will miss in the second class. Okay, only 1 class, 2 hours per week. So we will meet up only 14 hours, 14 weeks for 28 hours. Okay, 16 kita miss 2 orang students. Okay, saya rasa kalau tak ada soalan lain, sampai sini saja dulu kot. Saya tak ada apa-apa saya nak sentuh lagi. Everything that I need to you to know, already inform you. Kalau ada apa-apa time to time, kalau ada soalan boleh tanya dalam grup lah. Join our WhatsApp group supaya senang saya nak bagi tahu apa-apa isu. Okay? Terima kasih. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, terima kasih datang untuk hari ni. Kita jumpa minggu hadapan. Minggu depan cuti. Kita jumpa 2 minggu lagi. Apa-apa saya akan masukkan dalam WhatsApp group. Mungkin minggu hadapan kita tak adalah nak bincang sangat tentang sejarah bahasa Melayu. Please read. And then we will discuss on week 3. Okay? Terima kasih. Okay. Terima kasih juga. Terima kasih. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih, cikgu. Sama. Bye-bye. Bye. Bye.